Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat bertemu pada petang ini bagi meneruskan pembacaan daripada kitab suci Al-Quranul Karim melalui tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Semalam telah dibincangkan berkaitan dengan masalah bahawasanya setiap rasul akan diutuskan bertutur dengan bahasa yang sama yang menjadi bahasa kaumnya. Dan apakah jawab bagi iskal yang mungkin berbangkit bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia. Namun seperti yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur dalam bahasa Arab. Apakah jawapan bagi iskal ini telah diterangkan secara panjang lebar pada siri pengajian kita yang ke-8. Hari ini kita akan masuk pada firman Allah, fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Yang pertama, fa yang ada pada ayat fayudhillullah man yasha. Fa ini bukanlah fa ataf, tetapi
Fa ini di'irabkan sebagai memberi makna istinaf. Maknanya apa? Maknanya apa? Antara jumlah yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha dengan jumlah liyubayyina wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi antara liyubayyina lahum dengan fayudhillullahu man yasha, antara dua jumlah ini bukanlah jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Bukanlah jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kerana kalau keduanya adalah jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih, kita akan membacanya liyubayyina lahum fayudhillallah. Kita akan membacanya dengan fayudhillallahu man yasha. Tetapi dibaca dengan fayudhillullahu man yasha. Dalam ilmu balaghah ada bab yang bertajuk fasal dan juga wasal. Fasal dan juga wasal. Fasal dan juga wasal ini dikatakan sebagai bab yang sangat penting untuk mengetahui adakah ayat sebelum dengan ayat yang selepas mempunyai perkaitan. Daripada segi makna jelas bahawasanya ayat sebelum dan ayat selepas tidak ada perkaitan. Kalau kita atafkan fayudhillullah dengan ayat yang sebelumnya, dia akan memberi makna yang salah. Apakah makna yang salah tersebut? Iaitu akan diterjemahkan seperti berikut. Wa ma arsalna, tidaklah kami telah mengutuskan mana-mana rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Apakah illat, apakah hikmah, apakah maslahat diutuskan dengan bahasa tersebut? Maslahatnya liyubayyina lahum, supaya rasul itu boleh menjelaskan dengan baik kepada kaum mereka wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum melalui nabi tersebut. Itu hikmahnya. Kalau kita jadikan yubayyinu juga ataf, dia akan memberi makna itu hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua adalah apa? Supaya Allah menyesatkan satu kumpulan dan memberi hidayah kepada yang lain. Itu bukanlah illat. Yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, bukanlah illat kepada irsalur rasul bilisani qaumihi. Nampak? Irsalur rasul, menghantar nabi, menghantar rasul dengan bahasa kaumnya, illatnya bukan yudhillullahu man yasha. Tak mungkinlah itu illatnya. Maka kekal illatnya hanya satu disebutkan dalam ayat ini, iaitu liyubayyina lahum. Daripada segi makna, dia sebenarnya mendukung baris yang dibaca fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Dibaca dengan rafa'. Contoh ayat yang lain, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballah. Ini pun perbahasan.
Wa ya'ba. Cuba kita tengok. Wa ya'ba ini fi'il yang ada huruf illat. Maknanya dia bukan fi'il yang sahih. Ada huruf illat. Fi'il naqis. Wa ya'ballah. Maka dibahaskan oleh ulama tafsir. Apakah i'rab ataupun mahal i'rab bagi wa ya'ballah? Barisnya tidak zahir. Untuk i'rabkan wa ya'ballah daripada ayat yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballah, mungkin saja dikatakan barisnya itu adalah rafa' takdir, ataupun barisnya itu mansub takdir, mungkin. Maka untuk memberi takdir yang sahih, oleh kerana barisnya tidak zahir, dilihat kepada makna. Dilihat kepada apa? Dilihat kepada makna. Daripada segi makna, adakah sesuai? Wa ya'ballah ini diatafkan kepada jumlah yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahim. Diatafkan kepada jumlah yutfi'u. Kalau diatafkan kepada jumlah yutfi'u, maknanya dia berada di mahal nasab. Ataupun kita mengatakan waw itu adalah waw istinaf. Melihat kepada konteks ayat, maka tidak boleh, tidak sah makna kalau dikatakan wa ya'ballah itu ataf kepada ayat an yutfi'u, kerana dia akan memberi makna yang tanaqud. Mereka ingin, tanaqud ni maknanya bertentangan, contradict. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dan mereka mahu, Allah enggan. Jadi kan pelik ayat tu. Maka melihat kepada makna, i'rab yang sahih bagi kalimah wa ya'ballah adalah rafa'. Apabila dia di'irabkan sebagai rafa', maka maknanya waw itu adalah waw istinaf. Dan apabila waw itu waw istinaf, daripada segi qira'ah, pembacaan, bagusnya diwakafkan pada yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Wakaf di situ. Kemudian sambung wa ya'ballah wa ya'ballahu an yutimma nur wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Okey? Itu contoh ayat yang ada persamaan dengan yang kita bicarakan. Kita bicarakan sekarang ini. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Ayat ini dan ayat-ayat yang seumpama dengannya telah menerbitkan 3 aliran, paling kurang 3 aliran mazhab dalam akidah. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Al-I'tizal Mu'tazilah, yang ketiga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Imam Ar-Razi telah membahaskan ayat seumpama ini secara tuntas. Secara tuntas ketika membicarakan ayat dalam surah Al-Baqarah, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Ambil perhatian. Seperti mana kita meriwayatkan lafaz-lafaz bagi nusus syar'iyah, kita riwayatkan bagaimana dibaca ayat ini, bagaimana dibaca, dengungnya di mana, tebalnya di mana. Itu dipanggil riwayatan. Ada satu lagi dirayatan, seperti mana hadis.
ada kelompok manusia yang bidang tugasnya meriwayatkan lafaz-lafaz hadis. Ada lagi kelompok manusia yang bidang tugasnya ataupun kajiannya berkaitan dengan makna-makna hadis. Makna-makna hadis. Oleh kerana itu, ada golongan yang mana mereka ini ahli hadis, tetapi dalam bidang akidah mereka terjebak dengan akidah tajsim. Mereka ini adalah ahli dalam tafsir, dalam akidah terjebak dengan akidah Mu'tazilah. Seperti mana kita bertalaki bagaimana menyebut lafaz-lafaz Al-Quran, kita juga perlu bertalaki daripada silsilah yang sahihah berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan daripada ayat Al-Quran. Seperti mana ada silsilah riwayah, maka di sana juga ada silsilah dirayah, ataupun yang digelar oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai silsilah tafaqquh. Silsilah tafaqquh. Maka dalam tafaqquh, dalam memahami ayat ini, cuba kita bayangkan, ayat yang sama ada golongan yang keluar sebagai Mu'tazilah, ajaran sesat, aliran sesat. Yang keluar sebagai Jabariyah, aliran sesat. Dan yang tengah-tengah min baini farthin wadamin adalah Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menjelaskan lagi maksud firman Allah, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Yudhillu bihi kathiran, dengan Al-Quran ada manusia menjadi sesat. Dengan Al-Quran ada manusia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu cara belajar ataupun sistem silsilah belajar, kita belajar dulu akidah, kita belajar dulu faham yang sahih, barulah kita belajar tafsir Al-Quran. Bukan terus kita pergi kepada Al-Quran, kita keluarkan istimbat sendiri dalam keadaan kita tidak mempunyai alat yang cukup. Mempunyai alat yang cukup. Maka Jabariyah telah mengambil ayat seumpama ini, ayat ini dan seumpamanya, untuk menyokong akidah dia. Jadi ilmu tauhid, mengetahui apakah akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ini, mereka mengatakan manusia tidak mempunyai sebarang kasab. Tidak ada langsung sebarang kasab. Mereka ini seumpama papet yang digerakkan oleh tuannya dan langsung tiada ikhtiar. Dan semua pergerakan yang datang daripada manusia ini adalah pergerakan ittirariyah. Seperti mana kita bila menggeletar ataupun orang kena Parkinson, dia bergerak tubuh dia itu, hati dia nak lain. Hati dia nak lain. Tetapi dia tak boleh kawal tubuh dia. Macam orang yang sejuk, tubuh dia gementar. Dia tak nak badan dia gementar, menggeletar, tetapi dia tak boleh kawal. Itu dia panggil al-harakatul ittirariyah. Kita mengatakan al-harakatul ittirariyah memang ada. Bukti bahawasanya adanya al-harakatul ikhtiyariyah, ada al-harakatul ittirariyah. Kita boleh panggil pergerakan itu sebagai pergerakan yang tidak dapat dikawal, menunjukkan di sana ada pergerakan yang boleh dikawal.
Kalau semua pergerakan bersifat ittirariyah, maka tidak adalah taksim. Tidak adalah pembahagian ittirariyah dan juga ikhtiariyah. Mereka mengatakan tak. Sama ada perbuatan baik, perbuatan buruk daripada manusia, tidak ada langsung kasab. Maknanya tidak ada langsung kasab daripada manusia. Manusia langsung tak ada kasab. Dia dah tak ada pilihan. Dia memang telah ditakdirkan buat macam tu. Dia dah tak ada pilihan. Jadi bila dia tidak ada pilihan, sepatutnya dia tidak disalahkan. Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, maka itu semua adalah harakatul ittirariyah, yang dia tak ada kasab, dia tidak ada usaha daripada pihak dia. Semuanya telah disusun secara auto dan dia tak mampu keluar daripadanya. Menafikan langsung ikhtiar. Baca kitab Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti berkaitan dengan adakah al-insan musayyarun, adakah manusia itu musayyar. Musayyar itu maksudnya dia dijalankan terus tanpa ada ikhtiar, ataupun mukhayyar. Musayyar ataupun mukhayyar. Maka cuba kita faham terbitnya akidah tajsim daripada Al-Quran juga. Jadi salahnya itu bukan pada Al-Quran, tetapi pada orang yang terima, orang yang baca Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa idza ma unzilat suratum faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanah fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Nampak tak? Ayat ini menjelaskan bila diturunkan Al-Quran akan ada kesan yang berbeza berdasarkan orang yang berbeza. Berdasarkan daya ambilan, dipanggil qabiliyah. Daya ambilan yang ada pada orang tersebut. Kalau orang itu ada iman, maka ayat-ayat Al-Quran yang turun kepadanya akan menambahkan dia kepada yang lebih cemerlang. Adapun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang dia ada sakit, maka fazadathum rijsan ila rijsihim. Ayat-ayat yang turun itu hanya menambah keji, menambah kotor pada diri orang tersebut. Jadi ayat turun dalam keadaan murni, tetapi apabila masuk kepada jiwa yang rosak, dia faham rosak. Nampak? Sebab itu sistem yang betul dalam mempelajari tafsir Al-Quran saya sebutkan tadi, pelajar itu perlu disiapkan dengan pembelajaran akidah yang betul, pemahaman fiqah yang betul, paling kurang manhaj ataupun metodologi pengajiannya itu dengan betul. Barulah apa yang dia faham daripada Al-Quran, apa yang dia faham daripada hadis akan terbit dengan yang betul. Maka Jabariyah telah memahami seperti itu. Dia akan faham semua ayat yang seumpama dengan ini, maka dia akan faham seperti itu. Perbahasan yang Imam Razi bawa sebenarnya sangat panjang. Sebenarnya tidaklah sesimpel yang saya sebut tadi. Jabariyah juga ada munaqasyah, ada berdiskusi tentang masalah ini secara panjang lebar. Maka sangat bagus untuk dirujuk. Razi berkaitan dengan isu ini sangat penting, supaya kita juga tak jatuh dalam syubhat. Kalau kita dihujahkan dengan hujah Jabariyah, mungkin kalau kita tak ada persiapan, maka kita juga akan macam terkesan juga hujah yang Jabariyah pamerkan, utarakan. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Nampak? Jabariyah ini lebih kepada dia ambil pada zahir.
Dan ada pun Mu'tazilah, maka dia takwil. Kita takwil, Mu'tazilah juga takwil. Ini pun satu perkara. Selalu mereka yang mengecam Asy'ariyah mengatakan Asy'ariyah ini adalah golongan yang melakukan takwil, maka mereka ini sama macam Mu'tazilah. Sesuatu akidah bukan maknanya bila ada persamaan antara kita dengan Syiah, antara kita dengan Mu'tazilah. Kalau ada je persamaan, maka maknanya kita Syiah. Ada sahaja persamaan, maka kita jadi Mu'tazilah. Bukan macam tu. Itu fahaman yang falasi, tak betul. Itu bukan hujjah. Itu hanya safsatiyah, safsataiyah. Itu bukan hujah. Itu hanya retorik sahaja. Sebab itu ada orang yang mana mengatakan kamu ini adalah Syiah sebab akidah kamu mencintai Ahlul Bait. Mencintai sangat Ahlul Bait. Satu orang itu hanya akan dikategorikan dia sebagai Syiah, Rafidah kalau pada dirinya ada akidah yang dengannya Syiah dipanggil Syiah. Adapun kalau ada persamaan antara apa yang diiktikadkan oleh Syiah dengan dia, tetapi apa? Benda itu bukanlah kerana itu Syiah diasingkan, maka dia bukan Syiah. Syiah mengatakan Tuhan itu satu. Kita mengatakan Tuhan itu satu. Jadi takkan orang itu dipanggil Syiah. Samalah juga Mu'tazilah. Atas akidah apa dia dipanggil Mu'tazilah? Kalau pada diri seseorang ada akidah tersebut, barulah dia dipanggil Mu'tazilah. Semata-mata Mu'tazilah melakukan takwil pada ayat seumpama ini. Misalnya ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mu'tazilah melakukan takwil. Kita juga melakukan takwil. Semata-mata melakukan takwil, orang itu tak dipanggil Mu'tazilah. Bahkan kalau takwilannya sama pun tidak dipanggil Mu'tazilah. Mu'tazilah mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna istaula. Kita pun sebahagian mentafsirkan dengan makna istaula juga. Maka tidak bermakna bila muwafaqah antara takwil Mu'tazilah dengan takwil kita, maka kita jadi Mu'tazilah. Bukan. Soalannya, adakah pada poin itu, pada poin mentakwilkan istawa dengan makna istaula, Mu'tazilah ini diasingkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah? Bukan pada poin itu. So kalau bukan pada poin itu, maka orang yang serupa muwafaqah pada perbuatan, pada takwil, sama ada secara khas ataupun secara am. Secara khas maksudnya takwil. Secara am itu takwil. Secara khas itu pada apa ditakwilkan. Kalau berlaku muwafaqah seperti itu, tidaklah menjadikan orang itu adalah apa? Adalah Mu'tazilah. Maka dalam ayat seumpama ini, kita takwil, Mu'tazilah takwil. Sama macam ayat Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Mu'tazilah takwil, kita pun takwil. Yang membezakan kita dengan Mu'tazilah dalam ayat Khatamallahu ala qulubihim dengan ayat yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, dengan ayat fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha adalah apa? Cara ataupun masir kepada masir, penyudah daripada takwil itu. Kalau sama dengan akidah, barulah orang tu dipanggil Mu'tazilah. Jadi banyak orang guna hujah retorik. Oh, kamu ayat sama bunyi macam Mu'tazilah, maka kamu Mu'tazilah, kamu Jahmiyah. Nampak? Semasa-masa takwil,
ataupun tidak memaknakan sesuatu ayat yang mutasyabihat, maka terus dikatakan sebagai apa? Sebagai Jahmiyah ataupun Mu'attilah. Adakah sekadar itu? Adakah sesimpel itu? Soalannya, adakah kalaulah kami tidak menjalankan makna zahir pada ayat mutasyabihat, tidak mengambil maknanya, adakah natijahnya sampai kepada natijah yang sampai kepadanya oleh Jahmiyah, yang langsung menta'tilkan sifat Allah? Maknanya Jahmiyah kata Allah ini tidak boleh dipanggil basir, tak boleh dipanggil, tak boleh dipanggil istawa, tak boleh digunakan perkataan itu. Itu dipanggil Mu'attilah. Kalau Asy'ariyah menatijahkan dengan natijah yang sama sebiji macam Jahmiyah ataupun Mu'attilah, barulah boleh dipanggil Jahmiyah. Tapi kalau dia punya zahir macam sama kan, macam sama, iaitu tidak maknakan ayat tersebut, tidak maknakan ayat tersebut, maka nampak macam sama. Tetapi bila kita lihat kepada asas perbezaan tu memang berbeza. Kita juga mengecam Jahmiyah, kita juga mengecam golongan Mu'attilah, sehingga kita mengatakan siapa yang menafikan istawa maka dia kafir. Siapa yang menafikan nama-nama Allah boleh dinisbahkan dengan lafaz tersebut, maka dia kafir. Sebab apa jadi kafir? Siapa yang menafikan istawa, siapa yang menafikan istiwa, ulama mengatakan dia kafir sebab dia menafikan ayat Quran. Itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang menisbahkan perkataan istawa, yang menisbahkan perkataan basir, yang menisbahkan perkataan sami'. Contohnya Jahmiyah, mereka ghulu dalam ta'til, sehingga sami' dan basir pun dinafikan. Jadi adakah Asy'ariyah menafikan sami'an basira? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi sebab itu dalam berhujah kena tahu titik yang membezakan, titik yang menjadi punca, ataupun kalau dalam bahasa mantik dipanggil fasal. Dipanggil fasal. Kalau kita belajar dalam mantik, dia ada jins, nau', fasal. Jins, nau', fasal. Macam contohnya jinsnya haiwan. Jinsnya adalah apa? Haiwan. Nau'nya lain. Apakah yang menyebabkan dipanggil muqassim? Dipanggil apa dalam bahasa mantik juga? Muqassim. Apakah faktor yang menyebabkan sesuatu diletak di dalam kumpulan yang berasingan? Kenapakah keldai dia bukanlah kuda, kuda bukanlah lembu, lembu bukanlah manusia? Maka ini dipanggil fasal. Oleh kerana pada setiap daripada haiwan, walaupun semua ini haiwan, tetapi dia duduk nau' yang berbeza, dia berada dalam kisim yang berbeza. Ciri khas yang ada pada benda-benda tersebutlah yang menyebabkan dia diletakkan dalam kategori asing. Dia panggil fasal. Contohnya manusia, apakah fasal dia? Natiq. Bila oleh kerana dalam manusia ini ada ciri khas, ada fasal khas yang namanya natiq, maka dia tak boleh masuk dalam keluarga keldai. Apa yang ada dalam diri keldai? Nahiq, yang tak ada pada manusia, yang tak ada pada kuda. Maka keldai dia adalah satu kumpulan yang lain, family lain, asing. Maka inilah ilmu pengkatalogan ataupun pengkategorian, mengkategorikan makhluk-makhluk dalam kategori. Apakah menyebabkan punca kategori itu berlaku? Fasal. Maka apakah fasal? Itu poin dia. Apakah fasal? Apakah ciri khas yang ada pada Mu'tazilah
yang dengannya Mu'tazilah dipanggil Mu'tazilah. Kalau dalam diri satu orang ada, maka dia memang Mu'tazilah. Memang ada sebiji, tak ada beza. Dia Mu'tazilah. Dia Jabariyah, Syiah, Rafidah dan seumpamanya. Kalau semata-mata dia mencintai keluarga Ahlul Bait, dia kata ini Syiah. Soalannya, adakah Syiah itu dipanggil Syiah atas semata-mata dalam kurungan semata-mata mencintai Ahlul Bait? Itu je point dia. Ataupun ada lain, ada yang lebih khas daripada itu. Ada yang lebih khas daripada itu. Syiah dikategorikan dalam kelompok Syiah bukan kerana dia semata-mata point dia mencintai Ahlul Bait. Bukan. Tetapi meletakkan a'immah misalnya pada kedudukan yang lebih pada Nabi. Jadi kalau satu orang mencintai Ahlul Bait, dalam masa yang sama dia tidak meletakkan kedudukan a'immah Isna Asyar itu maksum, bahkan lebih daripada Nabi, maka itu kan antara dia dengan Syiah ni ada tabayun, dia panggil apa? Dalam Islam nanti ni ada tabayun. Tak ada tasawi tapi tabayun. Jadi bila tabayun, mana boleh diletakkan dalam kelompok yang sama. Itu cara berfikir, cara berhujah yang mudah untuk kita faham perkara ini. Maka ayat fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, Mu'tazilah takwil. Kita pun takwil juga. Ingat balik kaedah mentakwilkan. Masa mula-mula kita telah ada nukil daripada perkataan Imam Razi tentang bilakah sesuatu ayat itu akan ditakwilkan. Iaitu apabila ayat itu, sesuatu ayat ditakwilkan apabila ayat itu zahirnya yush'irul istihalah. Apabila zahir ayat itu memberi faham benda yang mustahil. Memberi faham benda yang mustahil. Maka Mu'tazilah takwil. Kita juga memberi makna juga pada ayat ni. Dua-dua takwil. Tapi wujuh takwil yang dilakukan oleh Mu'tazilah, dia punya masir dia punya natijahnya bertentangan dengan konsep keseluruhan daripada ayat Al-Quran dan konsep keseluruhan daripada syariat. Bertentangan keseluruhan yang bersifat qat'i. Maka takwil Mu'tazilah itu kita panggil takwil yang fasid. Dia punya kaedahnya bukan bila takwil sahaja dia fasid. Dia bukan sinonim. Takwil dengan batil ni dia bukan sinonim. Asalkan takwil, maka dia mesti batil. Tak ada. Kita dan kamu mengakui ada ayat-ayat yang kena ditakwilkan. Kamu mengaku tak ada ayat kena takwil? Kita hujah macam tu. Tak ada. Semua ayat tak kena takwil. Tak boleh takwil. Jadi ketika ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kamu takwil. Tak mungkin dijalankan ayat ini atas zahirnya takwil. So kalau ada satu saja contoh kamu takwil, menunjukkan takwil ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Walaupun kamu membataskan pada ayat tertentu, tapi secara ijmalinya bolehlah. Masalah kamu bataskan, itu kamu punya pendapat. Tapi secara keseluruhannya kita setuju boleh. Setuju dulu, boleh ke tak boleh? Boleh. Tinggal lagi kita berbeza pandangan, ayat ni boleh ke tak boleh. Kamu kata tak boleh, kami kata boleh. Kan? Kenapa boleh kamu lebih utama daripada boleh kami? Ataupun tak boleh kamu lebih utama daripada tak boleh kami. Jadi nampak tak? Maka ayat-ayat boleh ditakwilkan. Cuma takwilan itu mesti terpimpin. Takwilan itu mesti apa? Mesti terpimpin
untuk menjadikan takwilan termasuk dalam kategori takwilan yang terpimpin, maka kena belajarlah. Kena belajarlah kanunut takwil. Bukan sembrono. Bukan sembrono takwil gitu je. Itu dah jadi batiniyah. Ini pun satu hal juga. Menganggap bahawasanya golongan yang mentakwilkan ayat ini batiniyah. Beza. Ini pun kena belajar haddul fasil, yang membezakan apa beza batiniyah dengan tafsir isyari. Apa beza antara tafsir batini dengan tafsir isyari? Ini saya nak sebut poin ni. Kita sebut terus. Setengah orang bermudah-mudah memasukkan orang ini sebagai batiniyah. Ini batiniyah ni. Tengok dulu. Kamu tahu ke yang dimaksudkan dengan batiniyah ataupun tafsir batin ini apa maksudnya? Dan apa beza tafsir isyari dan juga dengan tafsir yang digunakan oleh golongan apa? Golongan batiniyah. Mana ni? Saya nak baca sikit daripada kitab. Mufti Taqi Usmani. Ni 353. Maulana Ashraf Ali Tanwi ada menulis kitab berkaitan dengan tafsir isyari. Dia panggil apa sebagai tafsir isyari. Tajuk dia Masailus Suluk. Jadi beliau telah membawa tafsir-tafsir yang disifatkan sebagai tafsir isyari ataupun tafsir ahli sufi. Di awal kitab tersebut, beliau telah menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan tafsir isyari yang dibenarkan, yang masih lagi dalam lingkungan syarak. Jadi saya cuba baca sebahagian yang kita sempat. Apa dia ni? Apa kata Mufti Taqi Usmani dalam kitab Ulumul Quran? Ini Mufti Taqi ada bahaskan tentang satu jenis tafsir yang namanya tafsir sufi. Tafsir sufi. Dia juga dipanggil tafsir isyari. Apa kata beliau? Sufiyae kiram se Quran Karim ki ayat ke taht kuch aisi bateं manqul hai जो बज़ाहिर तफसीर मालूम होती है मगर वो आयत के ज़ाहिरी और मासूर माना के खिलाफ होती है. Ya, tafsir Alusi pun banyak juga bawa. Apa kata beliau? Dinukilkan daripada ahli sufi sesuatu berkaitan dengan ayat Al-Quran yang zahirnya adalah tafsir, tetapi zahirnya tafsir yang dibuat oleh dengan zahir ayat dan juga riwayat. Dia bagi contoh. Quran Karim ka irshad hai
qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ni ayat ni contoh. Macam mana tafsir Isyari. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Kalau kita tengok zahir ayat ini, terjemahannya senang. Perangilah orang-orang kafir yang ada berdekatan dengan kamu. Tetapi ahli sufi mentafsirkan ayat ini dengan makna apa? Uske tahs baz sufyane kaha ke qatilun nafsa fa innaha talil insan. Sebahagian ahli sufi telah mentafsirkan qatilul ladzina yalunakum minal kufar sebagai apa? Qatilun nafsa fa innaha talil insan. Wahai manusia, bunuhlah nafsumu, perangilah nafsumu, kerana nafsu ni dia adalah benda yang berhampiran dengan kita. Jadi kufar itu ditafsirkan dengan makna nafsu. Sedangkan zahir ayat ini ayat perang. Ayat tentang apa? Perang. Maka kata Mufti Taqi lagi, ini penting ni pemahaman tentang tafsir Isyari. Us किस्म के जुमलों को बाज हजरत ने कुरान करीम की तफसीर समझ लिया, हालांकि दर हकीकत वो तफसीर नहीं। सूफिया किराम का ये मकसद हरगिज नहीं होता कि कुरान करीम की असल मुराद यही और जो मफहूम ज़ाहिरी अल्फाज से समझ में आ रहा है वो मुराद नहीं है, बल्कि वो कुरान करीम के ज़ाहिरी मफहूम पर हवास के असल मआखिज़ से साबित हो पूरी तरह ईमान रखते हैं और उस बात के एतराफ़ करते हैं. Jadi kena faham ni. Jadi bila melihat ada ahli-ahli sufi yang tafsirkan ayat seperti itu, maka ada orang salah faham. Orang mengatakan ahli sufi ni dia tafsir Al-Quran. Sebenarnya benda itu tidak dipanggil tafsir. Bukanlah menjadi maksud ahli sufi bahawasanya yang mereka sebut itu adalah asal maksud ayat ini. Bila dia kata qatilul ladzina yalunakum, maksudnya qatilun nafsa allati talikum. Bukan maksud mereka, maksud Allah dari ayat ini, inilah kufar itu memang maksudnya orang nafsu. Bukan itu yang mereka maksudkan. Dan bukanlah juga maksud mereka yang kami kata inilah yang sebenarnya. Ya, orang lain kata kufar tu maksudnya orang kafir, tu tak betul. Bahkan mereka ini ahli sufi, dalam keadaan mereka sebut ayat dengan makna tertentu, mereka mengakui dengan penuh daripada hati bahawasanya apa yang zahir, yang difahami daripada ayat, maka mereka beriman dengan sepenuh hati dan mereka iktiraf. Mereka iktiraf itu memang maksud daripada ayat tersebut. Lakin ni kena faham ni tajuk kita ni. Dah pukul berapa dah? Habiskan sikit tafsir Isyari ni. लेकिन उसके साथ ही वो अपना उन वजदानी इस्तिंबातात को भी जिक्र कर देते हैं जो उस आयत की तलावत के वक़्त उनके क़ल्ब पर वारिद हुए. चुनाचे मज़कुर बाला मिसाल में सूफिया का मकसद ये नहीं है कि उस आयत में कुफर के मुकाबले पर जिहाद क़िताल का हुक्म मुराद नहीं, बल्कि उसका मकसद ये है कि कुफार से जिहाद व क़िताल का हुक्म तो उस आयत का असली तक़ाज़ा ही लेकिन उसी आयत से वजदानी तौर पर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि सब करीबी नाफरमान उसका नफ्सु है जो उससे बुराई पर आमादा करता रहता है. लिहाजा कुफर से जिहाद के साथ साथ उससे भी जिहाद ज़रूरी है. Jadi ini sebenarnya tafsiran mereka ataupun ungkapan yang keluar daripada mereka ketika baca ayat tersebut, dia sebenarnya adalah wujdani istinbat. Dia adalah feel lah. Apa bahasanya wujdani istimbatat ni? Maksudnya
Bila baca ayat tu, rasa tu datang. Khawatir. Digunakan juga dengan perkataan khawatir. Wujdaniyat. Sebenarnya, ungkapan itu tidak lebih daripada rasa ataupun wujdan ataupun khawatir yang lintas dalam hati mereka ketika membaca ayat tersebut. Yang ia dipanggil warid. Masa baca ayat tersebut datang warid, datang wujdan, datang rasa perasaan ketika membaca ayat tersebut. Contohnya, contoh yang kita berikan tadi. Bukanlah menjadi maksud ahli sufi bahawasanya ayat qatilul ladina yalunakum, bukanlah maksud daripada ahli sufi. Ayat ini bukan maksudnya suruh perang dengan orang kafir. Bukan, itu bukan maksudnya. Mereka tak kata macam tu. Bahkan mereka beriktikad memang betul ayat ini asal maksudnya adalah apa? Tuntutannya supaya kita memerangi orang kafir. Tetapi bila baca ayat ini, dia lintah macam ni. Allah suruh kita memerangi orang kafir yang menghampiri kita. Tetapi satu perkara yang perlu direnung dan dimuhasabah oleh manusia. Benda yang paling keras kepala, yang paling degil, yang paling dekat dengan kita ni, selain daripada orang kafir, adalah nafsu kita. Itu muhasabah tu datang. Bila dia dengar ayat perang orang kafir yang musuhi agama, yang degil, maka datang satu khawatir, satu muhasabah. Benda yang keras kepala, nafarmani dia panggil. Dalam bahasa Urdu dia panggil apa? Benda yang nafarmani, benda yang tak dengar cakap ni, yang sebenarnya lagi dekat dengan kita, nafsu kita sendiri. Yang mana makhluk ini, yang nafsu ini, dia memberi galakan, sentiasa bagi galakan buat benda-benda yang buruk. Maka di samping kamu perang dengan orang kafir, maka jangan lupa perang juga dengan nafsu yang lagi dekat daripada orang kafir tersebut. Nampak? Kemudian Mufti Taqi sebut lagi, Mazir qarib ki ma'ruf mufassir Allama Mahmud Alusi jin ki tafsir min sufya kiram ki us qism ki wujdani istinbatat bi kathrat milte hai sufya ki mansha ki tashrik karte huwe tahrir farmate hai. Beliau sebut, apakah ataupun siapakah di kalangan ulama tafsir pada zaman mutaakhir ini yang mana ambil berat tentang tafsir sufia ini, maka beliau sebutkan nama, iaitu Imam Allama Mahmud Alusi dalam kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani. Dan beliau telah jelaskan dalam kitab tafsir tersebut, Imam Alusi telah terangkan apakah hakikat sebenarnya yang orang panggil tafsir isyari tersebut, ataupun tafsir apa ni, sufi. Ini keterangan daripada Imam boleh tengok dalam kitab Ruhul Ma'ani dalam mukaddimah. Ni saya baca terjemahannya. Quran Karim में सादाती सूफिया से जो कलाम मंकुल ही वो दर हकीकत उन दकीक उमूर की तरफ इशारे होते हैं जो अरबाब सुलूक पर मुंकशिफ होते हैं, और उन इशारत में और कुरान करीम के ज़ाहिर मफ़हूम में जो हकीकतन मुराद होता ही तत्बिक मुमकिन है। सूफिया का ये एअतिक़ाद नहीं होता कि ज़ाहिरी मफ़हूम मुराद नहीं और बातिनी मफ़हूम मुराद है, इसलिए कि ये तो बातिनी मुल्हिदों का इतिक़ाद ही जैसे उन्होंने शरीयत की बिल्कुलियत नफ़ी का जीना बनाया है। हमारे सूफिया किराम उस इतिक़ाद से कोई वास्ता नहीं और हो भी कैसे सकता है, जबकि सूफिया ने ये ताकीद की है कि कुरान करीम की ज़ाहिरी तफसीर को सबसे पहले हासिल किया जावे। Jadi kesimpulannya apa yang disebutkan di sini, sebenarnya tafsir-tafsir yang dinisbahkan kepada sufi, tafsir-tafsir ini sebenarnya dia nak bagi isyarat kepada benda-benda yang halus,
benda-benda yang dakik, yang disingkapkan mereka dalam bab suluk. Dalam bab suluk. Yang isyarat itu dapat diperolehi daripada zahir ayat Al-Quran. Dan bukanlah maksud daripada mereka untuk menafikan. Bukanlah maksud daripada mereka untuk nak menafikan murad zahir daripada ayat tersebut. Perbuatan orang yang mana menafikan murad zahir daripada sesuatu ayat, maka ini adalah kerja-kerja golongan batini dan mulhid. Mereka ini akan nafi secara total, kulli. Dia kata tak, bukan maksud dia. Kalau ayat wasariqu wasariqatu, itu bukan maksudnya potong tangan, itu maksudnya potong apa, nafsu ke apa ke. Tak ada syariat potong tangan ni, tak ada. Yang penting ni dalam batin. Sembahyang itu maksudnya apa? Bukan maksud solat tu yang gerak yang kita buat itu, tapi maksudnya meditasi, maksudnya tawajuh, maksudnya datangkan istighfar, tak payah solat. Kalau mereka di samping mereka sebut begini, barulah dipanggil batini. Tapi dalam masa yang sama mereka bercakap benda seperti itu, tapi dalam masa yang sama mereka semayang, mereka bayar zakat, mereka bercakap soal syariat juga. Jadi walaupun ayatnya sekilas nampak macam sama, tapi tengok pada natijah yang macam saya sebut tadi. Adakah mereka ini yang mentafsirkan dengan tafsir yang nampak macam batini, mereka ni tinggal semayang, tinggal haji, tinggal zakat, seperti mana golongan batini yang wujud misalnya di Malaysia yang tak semayang? Kalau sama, barulah boleh mereka ini dipanggil batiniyah. Kalau hanya ayat nampak macam sama, perbuatan nampak macam sama, tapi natijah tak sama, tak boleh dipanggil. Dia kata bagaimana mungkin, kata Imam Alusi, bahawasanya golongan sufi ini dipanggil batiniyah, sedangkan mereka ini meletakkan prioriti dalam tafsir Al-Quran. Syarat untuk bercakap tentang tafsir isyari ini, syarat dia mesti lepas dulu tafsir zahiri, ataupun dengan bahasa yang lain, kena lepas dulu syariat. Itu syarat yang telah ditetapkan oleh mereka. Bukan hanya bercakap, tapi segi perbuatan pun mereka tidak, mereka mematuhinya, maka adalah salah. Ada golongan ni sekarang ni suka membatinikan orang pun ada hal juga. Itu satu masalah juga, mudah membatini orang. Ada golongan yang mana mudah mensyiahkan orang, satu hal. Ada golongan yang mudah menjahmiahkan orang, satu hal. Ada pula golongan yang dia mudah mengatakan ni golongan batiniyah. Mana sama? Mana boleh letak kedudukan Ibni Arabi itu sama macam lepat? Jauh langit dan bumi, kan? Sebab itu kita selalu cakap, bukan hanya rupa, tengok pada keseluruhan. Adakah mereka ini tinggal langsung syariat? Tinggal ke tak semayang? Ibn Arabi itu tak semayang ke? Misalnya, mengatakan, mengajak supaya tak payah bayar zakat ke? Kita bayar zakat dengan apa, zikir je ke? Tak ada kan? Kalau tak ada, mana itu secara mudah lah. Sebenarnya benda ni lebih rumit daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk faham dan cintakan Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazza' an qawlin wa fi'lin wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'in, wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hirati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi, ونور به قلبي وسمعي ومقلتي، وسهل علي حفظه ثم درسه، بجاه النبي والآل والصحابة، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. السلام عليكم.